Assalamualaikum, bersama saya Fasya Osman dan rakan setugas saya Wan Nur Amirah binti Wan Alias, yang mana kami akan membincangkan tentang tajuk psikosis dalam bab ini. Psikosis dari segi definisinya ialah keadaan minda yang tidak sedar ataupun keadaan minda yang tidak boleh membezakan antara apakah yang sebenarnya terjadi ataupun apakah yang sebenarnya yang tidak terjadi. Psikosis ini juga didefinisikan sebagai hilang hubungan dengan realiti. Gejalanya mungkin termasuk kepercayaan palsu ataupun khayalan dan melihat atau mendengar perkara yang orang lain tidak dapat lihat atau mendengar. Hal ini dipanggil sebagai halusinasi. Gejala lain mungkin termasuk ucapan dan tingkah laku yang tidak sesuai untuk keadaan. Kemungkinan terdapat masalah tidur, penarikan sosial, kurang motivasi dan kesukaran dalam menjalankan aktiviti harian. Antara simptom yang dilalui oleh pesakit psikosis, salah satunya ialah delusi, yang mana delusi ini merupakan kepercayaan palsu yang bukan kebiasaan. Anggapan delusi terbahagi kepada dua, iaitu bizarre and non-bizarre. Bizarre ini dinamakan sebagai delusi yang pelik, yang mana khayalan dianggap pelik jika jelas tidak masuk akal dan tidak dapat difahami oleh rakan sebaya yang sama dan tidak berasal dari pengalaman hidup biasa. Ianya digelar sebagai bukan kebiasaan, yang mana bizarre ini contohnya khayalan yang pelik adalah kepercayaan bahawa kekuatan luar telah mengeluarkan organ dalamannya dan menggantikannya dengan organ orang lain tanpa meninggalkan luka atau parut. Atau dengan kata lainnya, seseorang itu ingin menjalankan pembedahan organ, namun dalam masa yang sama, dia tidak ingin meninggalkan kesan luka ataupun kesan pembedahan tersebut pada organnya. Seterusnya, non-bizarre itu pula ialah anggapan yang tidak pelik, iaitu risau akan perkara yang masih belum berlaku. Contohnya, jika dia ke sesuatu tempat, ada musibah yang bakal menimpa dirinya. Simptom yang kedua ialah halusinasi. Halusinasi ini adalah pengalaman seperti persepsi yang berlaku tanpa rangsangan luaran. Bukan di bawah kawalan sukarela, mereka mungkin berlaku dalam modaliti sensori, tetapi halusinasi pendengaran adalah yang paling biasa dalam psikotik dan gangguan yang berkaitan. Halusinasi pendengaran biasanya dialami sebagai suara, sama ada yang biasa atau yang tidak dikenali, yang dianggap berbeza dari pemikiran individu itu sendiri. Halusinasi mesti berlaku dalam konteks sensorium yang jelas, kejadian yang berlaku ketika tidur atau sedar dianggap berada dalam lingkungan pengalaman normal. Halusinasi ini dinamakan sebagai simptom yang utama kalau seseorang tu menghadapi psikosis. Dan simptom yang ketiga ialah thought disorder ataupun pemikiran yang tidak teratur. Pemikiran yang tidak teratur ini ialah gangguan pemikiran formal yang biasanya disimpulkan dari ucapan individu. Pertuturan mungkin sangat tidak teratur sehingga hampir tidak dapat difahami dan menyerupai afasia reseptif dalam penyusunan linguistiknya. Mengganggu komunikasi yang berkesan. Pertuturan juga akan turut terganggu, menyebabkan pertuturan itu menjadi tidak teratur, termasuklah alogia, thought blocking, perseveration. Yang mana ketiga-tiga ini akan kita lihat pada slide yang seterusnya, iaitu alogia merupakan proses pemikiran yang tidak baik disimpulkan daripada penggunaan pertuturan dan bahasa. Mungkin terdapat kekurangan umum dari kandungan tambahan yang tidak dapat dilihat dalam ucapan biasa. Balasan kepada soalan mungkin ringkas dan konkret dengan pengurangan ucapan secara spontan. Yang kedua ialah thought blocking, yang mana ucapan seseorang tiba-tiba terganggu oleh kesenyapan yang mungkin berlangsung beberapa saat hingga 1 minit atau lebih lama. Maksudnya, jika seseorang itu sedang bercakap, kemudian ada kesenyapan lama yang berlaku, itu mengganggu pemikirannya ketika bercakap. Yang kedua ialah apabila orang itu mula bercakap lagi setelah terganggu, mereka akan sering membicarakan perkara yang tidak berkaitan dengan perkara yang dibincangkan ketika penghalang berlaku. Seterusnya ialah perseveration, yang mana pengulangan tindak balas tertentu seperti kata, frasa atau gerak isyarat. Kekurangan kemampuan untuk beralih atau menukar idea dengan tepat dengan konteks sosial, seperti yang dibuktikan dengan pengulangan kata atau gerak isyarat setelah mereka tidak lagi relevan secara sosial atau sesuai. Contohnya, seseorang itu sedang bercakap, itu adalah salah satu contoh perseveration dalam tajuk skizofrenia.
Yang pertama ialah delusional yang terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya ialah persecutor, yang mana khayalan penganiayaan iaitu kepercayaan bahawa seseorang akan dicederakan, diganggu dan sebagainya oleh individu, organisasi atau kumpulan lain adalah perkara biasa. Yang kedua ialah somatik. Khayalan somatik tertumpu pada keasyikan mengenai kesihatan dan fungsi organ. Yang ketiga ialah grandiose. Khayalan mulia iaitu apabila seseorang percaya bahawa dia mempunyai kebolehan, kekayaan atau kemasyhuran yang luar biasa. Yang keempat ialah jealous. Berlaku apabila tema utama khayalan individu adalah bahawa pasangan atau kekasihnya tidak setia. Dia lebih kepada cemburu. Dan yang kelima ialah erotomanic. Khayalan erotomanic ini iaitu apabila seseorang percaya secara salah bahawa orang lain jatuh cinta dengannya. Yang keenam, nihilistik. Khayalan nihilistik melibatkan keyakinan bahawa malapetaka besar akan berlaku. Ni lebih kurang seperti delusional non-bizarre, yang mana dia percaya kalau dia buat sesuatu ni akan ada sesuatu yang menimpanya. Contohnya kalau dia keluar rumah, mungkin keretanya akan terbabas dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah unspecific. Subjenis ini berlaku apabila kepercayaan khayalan yang dominan. Dan yang kedua ialah brief psychotic disorder, yang mana ciri penting gangguan psikotik ringkas adalah gangguan yang melibatkan permulaan mendadak sekurang-kurangnya salah satu daripada gejala psikotik positif berikut. Antaranya ialah khayalan, halusinasi dan pertuturan yang tidak teratur. Contohnya kegelisahan atau ketidakselarasan yang kerap atau tingkah laku psikomotorik yang sangat tidak normal termasuk katatonia. Permulaan mendadak didefinisikan sebagai perubahan dari keadaan non-psikotik ke keadaan psikotik yang jelas dalam masa 2 minggu, biasanya tanpa prodrom. Kalau nak tahu prodrom ni apa, nanti saya akan ulas dalam tajuk yang seterusnya, dalam subtopik yang seterusnya. Dan seterusnya ialah individu dengan gangguan psikotik yang singkat biasanya mengalami kekacauan emosi atau kekeliruan yang luar biasa. Walaupun gangguan itu singkat, tahap kemerosotan mungkin teruk dan pengawasan mungkin diperlukan untuk memastikan bahawa keperluan pemakanan dan kebersihan dipenuhi dan bahawa individu tersebut dilindungi. Seterusnya ialah schizophreniform disorder. Gangguan skizofreniform ini dibezakan oleh perbezaan tempohnya, jumlah tempoh penyakit termasuk fasa prodromal, aktif dan sisa sekurang-kurangnya 1 bulan tetapi akan kurang dari 6 bulan. Yang seterusnya ialah skizofrenia, yang mana kita telah pun mengetahui dalam tajuk skizofrenia yang telah dibentangkan oleh kumpulan Mar dan Shi. Yang mana skizofrenia ini merupakan gejala ciri skizofrenia melibatkan pelbagai disfungsi kognitif, tingkah laku dan emosi, tetapi tidak ada satu pun gejala yang bersifat patognomik dari gangguan tersebut. Schizoaffective disorder pula merupakan gangguan skizoafektif didasarkan pada penilaian tempoh penyakit yang tidak terganggu, di mana individu tersebut terus menunjukkan gejala aktif atau sisa penyakit psikotik. Kemudian, mari kita telusuri apa itu katatonia. Katatonia boleh berlaku dalam konteks beberapa gangguan termasuk gangguan saraf, psikotik, bipolar dan gangguan kemurungan serta kaedah perubatan lain. Katatonia ditakrifkan dengan adanya 3 atau lebih daripada 12 ciri psikomotor dalam kriteria diagnostik untuk katatonia yang berkaitan dengan gangguan mental dan gangguan katatonik yang lain kerana keadaan perubatan yang lain. Dalam kes-kes yang teruk, individu yang sama boleh mengalami penurunan antara aktiviti motor yang menurun dan berlebihan, gambaran klinikal yang nampaknya bertentangan dan manifestasi diagnosis yang berubah-ubah menyumbang kepada kurangnya kesedaran dan penurunan pengiktirafan katatonia. Semasa menjalani tahap katatonia yang teruk, individu tersebut mungkin memerlukan pengawasan yang teliti untuk mengelakkan diri daripada membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Terdapat potensi risiko dari kekurangan zat makanan, keletihan dan kecederaan diri. Gambaran klinikal dikuasai oleh 3 atau lebih gejala berikut, iaitu mungkin stupa, katalepsi dan mutism, atau juga boleh jadi negativism, posture dan stereotype, ataupun lebih daripada 3 jenis dan mungkin berkaitan antara satu sama lain. Daripada slide kita dapat lihat ada 12 jenis katatonia, gambaran klinikal yang dikuasai oleh gejala tersebut lah.
Dan ekolalia dan ekopraksia, iaitu kita dapat lihat bahawa di situ ada persamaan, iaitu meniru, tetapi ekolalia ialah meniru ucapan orang lain dan ekopraksia meniru pergerakan orang lain. Seterusnya kita lihat kepada substance or medication induced psychotic disorder. Ciri-ciri penting gangguan psikotik yang disebabkan oleh bahan atau ubat adalah khayalan yang menonjol dan halusinasi yang dinilai disebabkan oleh kesan fisiologi atau ubat. Mungkin seseorang tu mengambil terlalu banyak ubat-ubatan ataupun bahan yang dan diambil dalam dos yang berlebihan, maka dia boleh memberi efek kepada kesan fisiologi. Untuk penyalahgunaan dadah, mesti ada bukti dari sejarah, pemeriksaan fizikal atau penemuan makmal mengenai penggunaan bahan tersebut. Gangguan psikotik yang disebabkan oleh bahan atau ubat ini timbul semasa atau tidak lama selepas terdedah kepada ubat atau selepas mabuk atau penggunaan bahan, tetapi boleh berlanjutan selama berminggu-minggu. Mungkin seseorang tu dah stop ambil ubat tersebut, tetapi kesannya akan datang setelah mungkin boleh jadi setelah dia stop ambil ubat tersebut, dan mungkin juga boleh berlaku ketika mana dia mengamalkan ubat tersebut. Gangguan psikotik boleh berlaku berkaitan dengan keracunan dengan kelas bahan berikut. Antaranya ialah alkohol, ganja, halusinogen, penyedut, ubat penenang, hipnotik dan kecemasan serta perangsang, termasuk kokain. Antara intervensi dalam psikosis ini yang dapat dikenal pasti ialah 3 tahap. Tahap yang pertama ialah prodrom, yang mana pendahulu tahap psikotik. Seperti mana yang ada disebut sebentar tadi, prodrom ini menentukan batas klinikal untuk intervensi paling awal dan keperluan untuk perawatan yang mewakili batas antara pengalaman manusia normal dan patologi. Set ramalan klinikal dan lain-lain perlu ditentukan yang mengenal pasti subkumpulan yang berisiko segera mengalami gangguan psikotik. Definisi operasi praktikal mengenai keadaan mental berisiko atau berisiko ultra tinggi prapsikotik yang terbukti dapat memberikan risiko yang sangat tinggi terhadap psikosis sepenuhnya dalam tempoh 12 bulan. Terdapat serangkaian ujian klinikal dengan ukuran sampel yang agak kecil yang memeriksa kedua-dua antipsikotik dan terapi kognitif sebagai strategi rawatan pencegahan bagi pesakit berisiko tinggi. Percubaan ini menunjukkan bahawa terapi kognitif dan antipsikotik dapat mencegah atau sekurang-kurangnya menunda permulaan gangguan psikotik dan mengurangkan simptomologi. Itu adalah pada tahap yang pertama, manakala intervensi pada tahap kedua iaitu acute, yang mana pengesanan awal dan rawatan psikosis episod pertama. Tahap kedua melibatkan fokus terapi pada tempoh setelah bermulanya psikosis sepenuhnya atau seringkali dikenali sebagai psikosis episod pertama. Selepas pengesanan, tujuan intervensi adalah penglibatan dan permulaan rawatan farmakologi dan psikososial. Intervensi intensif yang bertujuan untuk pemulihan simptomatik dan fungsional yang maksimum dan pencegahan secara ideal. Terapi tingkah laku kognitif dan pemulihan vokasional adalah intervensi psikososial utama dalam psikosis awal dan perlu dilakukan secara lebih intensif dan meluas. Sebentar lagi saya akan kongsikan langkah-langkah kognitif yang dilakukan bagi memberi rawatan terhadap pesakit psikosis. Rawatan komuniti asertif untuk subset pesakit yang kurang berupaya sangat penting. Campur tangan keluarga juga merupakan elemen penting dalam perawatan walaupun bukti formal belum tersedia sepenuhnya. Hal ini ingin menekankan bahawa peranan keluarga juga amatlah perlu dan juga penting dalam memberi rawatan kepada pesakit psikosis. Ianya lebih kepada kalau seseorang itu mengalami psikosis, sudah tentu seseorang itu amat memerlukan sokongan sosial terutama daripada keluarga. Intervensi yang ketiga ialah recovery, tempoh kritikal 5 tahun selepas didiagnos ataupun 5 tahun pertama selepas didiagnoskan sebagai psikosis. Tahap ketiga ini melibatkan tahun-tahun awal yang kritikal setelah episod pertama yang dapat dilihat sebagai masa kritikal. Tujuan rawatan dalam fasa ini adalah pengurusan ubat yang berkesan dan penggunaan intervensi psikososial yang berkesan untuk meminimumkan perkembangan kecacatan dan memaksimumkan fungsi. Di luar episod pertama,
Kita tahu bahawa pasca diagnosis 2 hingga 5 tahun pertama sangat penting dalam menetapkan parameter untuk pemulihan dan hasil jangka panjang. Ini adalah masa risiko maksimum untuk melepaskan diri dan bunuh diri serta bertepatan dengan cabaran pembangunan utama untuk membentuk identiti yang stabil, jaringan rakan sebaya, latihan vokasional dan hubungan intim. Baiklah, seterusnya ialah Cognitive Behavioral Therapy yang mana salah satu langkah intervensi bagi merawat pesakit psikosis atau dengan ringkasnya disebut sebagai CBT atau dengan kata lain CBTP untuk psikosis. CBTP mengikuti prinsip umum dan pendekatan terapi untuk kemurungan dan kegelisahan dengan beberapa pengubahsuaian untuk mengatasi gejala psikotik positif, kekurangan kognitif dan stigma yang berkaitan dengan psikosis. Tahap terapi meliputi perkembangan terapeutik, mengembangkan formulasi, intervensi khusus untuk perkembangan keterampilan untuk mengatasi gejala dan meningkatkan fungsi dan intervensi khusus untuk mengatasi stigma. Kebiasaannya CBTP terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 sesi dalam tempoh 6 bulan dengan ahli terapi terlatih. Walaupun CBTP tidak tersedia secara meluas, pelbagai intervensi berdasarkan CBTP dapat digunakan secara meluas. Komponen-komponen ini mengambil masa 5 hingga 20 minit berkesan secara klinikal. Mnemonic CUT PAR ataupun disebut sebagai CUT-PAR menyambung, memahami, mengajar, berlatih, bertanya dan mengkaji menunjukkan kerangka asas intervensi ini. Hubungan yang lebih mendalam dengan pesakit psikotik mungkin terjadi apabila psikiatri mempunyai sikap penyayang, keadaan mental yang penuh perhatian dan menggunakan berbagai strategi seperti yang diperincikan dalam jadual. Memahami masalah termasuk mengubah masalah yang ada menjadi rancangan yang dapat meningkatkan motivasi untuk bertindak. Ini contohnya kalau seseorang itu dia mempunyai masalah ataupun sedang menghadapi isu yang besar dalam hidup sehinggakan mengganggu pemikirannya, maka psikiatri perlu mengambil pemikiran tersebut, mengambil masalah tersebut dan mengubahnya agar menjadi positif supaya dapat menukar pemikiran klien tersebut. Dan CUT PAR dapat lihat secara detailnya dalam jadual yang saya sertakan dalam slide ini. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sekian dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih.